Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel YouTube ini. Semuanya demi untuk menyelesaikan lecture sehingga tamat. Okey, lecture hari ini kita akan belajar tentang chapter 4. Okey, iaitu chapter kedua terakhir untuk kursus fish processing. Okey, chapter 4 ini bertajuk quality control. Sebelum kita pergi lebih jauh, apa yang dimaksudkan dengan quality control adalah di mana kita kontrol ataupun kita kawal kualiti makanan yang dihasilkan daripada bermulanya proses pemilihan bahan mentah sampailah dia dipasarkan dan digunakan oleh consumer ataupun pengguna. Andai kata berlaku perkara yang tidak sepatutnya, contoh semasa dikilang berlakunya packaging yang rosak ataupun bahan mentah yang tidak segar. Okay, so bila kualitinya tidak menepati apa yang kita nak, kita boleh reject produk makanan tersebut. Quality relate to price, nutritive value, degree of freshness, hazard to health dan juga satisfaction on eating. Maksudnya, makanan yang berkualiti ni dia berkait rapat dengan harga. Okey, seperti mana yang kita tahu, makanan yang berkualiti dia boleh jadi lebih mahal di pasaran, tetapi masih lagi mendapat sambutan sebab dia tahu makanan tu adalah makanan yang berkualiti. Okey, bila berkualiti dia boleh meningkatkan nilai nutrisi, okey, nutritive value, dan juga dia boleh meningkatkan degree of freshness. Makanan yang berkualiti dia lebih segar dan juga dia tidak menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan manusia. So kita lebih puas makan makanan yang berkualiti. Okey, food quality juga berkait rapat dengan food safety. Maksudnya makanan yang berkualiti akan selamat untuk dimakan dan tidak membawa kemudaratan kepada kesihatan manusia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan quality control ni? Kawalan kualiti. Okey, is a set of procedure. Maksudnya kawalan kualiti adalah satu set langkah ataupun step ataupun prosedur. Dia tak boleh hanya satu langkah. Dia ada banyak langkah. Dan apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk to ensure that a product or service meet the requirement of the customer. Okay, fungsi dia adalah untuk memastikan produk ataupun perkhidmatan yang disediakan memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh customer. Okay, jadi kita boleh simpulkan yang fungsi quality control adalah to protect the customer from danger. Maksudnya kita nak melindungi pengguna daripada bahaya. Sama ada daripada makanan yang tercemar ataupun makanan yang tidak berkualiti. Kita bayar mahal, kita nak makanan yang berkualiti kan. So, siapa yang akan memastikan makanan yang kita dapat berbaloi dengan harga yang kita bayar adalah quality control di kilang tersebut. Okey. Kedua, purpose dia adalah to protect the business from cheating by suppliers. Okey, ataupun damage to equipment. Maksudnya kita nak melindungi bisnes daripada ditipu oleh supplier. Okey, supplier tipu. Bila sampai peralatan yang kita order, sebenarnya peralatan tu rosak. So kita terima. Tu akan menjadi masalah kalau kita tak buat quality control. Kita akan bayar untuk benda yang rosak. So kita yang akan rugi. Okay. Last, to be ensure that food law operating in a country
are complied with. Maksudnya quality control yang kita jalankan akan tally dengan undang-undang makanan ataupun keselamatan manusia di negara ataupun negeri yang kita duduk tu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada faktor yang akan mempengaruhi kualiti dalam fish industry. Okey, faktor that most affect quality in the fish industry. Okey, faktor apa yang memberi kesan kepada kualiti? Okey, faktor pertama adalah time, masa. Okey, because fish is so perishable, disebabkan oleh ikan ni dia mudah rosak, dia mudah busuk. Okey, jadi penting untuk kita proses dengan cepat. So masa tu memainkan peranan penting. Lagi cepat awak proses, lagi cepat ataupun awak boleh meningkatkan kualiti ikan. Kalau kita proses lambat, ikan jadi busuk, ikan jadi rosak. So efek lah kualiti dia. Okey, 2, temperature. Bila melibatkan ikan, okey, bila kita nak simpan ataupun kita nak proses, ikan tu kena berada dalam suhu yang sejuk. Okey, kalau boleh bawah daripada 5 degree C. Semasa kita mengendalikan, semasa proses ataupun semasa kita nak distribute. Okey, sebab temperature yang rendah akan mengurangkan ikan tu akan rosak. Okey, mengurangkan kadar kerosakan pada ikan. Okey, ketiga, contamination. Okey, faktor efek kualiti, okey, contamination, dia boleh dicemari oleh scale, sisik ikan, tulang ikan, darah ikan, kotoran dan sebagainya. Okay, next, hygiene dan juga sanitation. Dia boleh efek kepada kualiti. Sebab, okay, fish is food. Ikan adalah makanan. So, kita kena handle dia dengan bersih. Okay, last, equipment dan juga method. Semua peralatan yang kita gunakan, contoh untuk deboning machine, untuk mengeluarkan asingkan tulang dan juga material lain, kita kena pastikan kualiti dia bagus, dia tidak rosak dan juga dia bersih sesuai dengan apa yang kita nak lakukan pada ikan. Okay, quality control of fishery dan aquaculture product. Bila sebut quality control, okay, kita boleh tanya, kita follow guideline mana? Kita follow siapa untuk memastikan quality control kita tu betul-betul ikut piawaian. Okay, so apa yang kita follow adalah regulation nombor 853/2004. Bermaksud dalam fishery dan aquaculture product tu all sea water dan juga fresh water animal. Okay, except for live viper, live marine gastropod dan all mammals, reptile dan juga frog. Okay, kecuali dah tu live viper, mollusk, gastropod, all mammal, reptile dan juga katak. Okay, so animal, sea water ataupun fresh water ni dia boleh jadi wild ataupun dia boleh jadi yang dibela, farm. Okay, including all edible form, part and product, termasuk bahagian badan ataupun produk yang dihasilkan. Okay, seterusnya adalah general food safety aspect of fishery product. Okay, kita ada satu produk fishery, tapi macam mana kita nak menentukan produk tu adalah produk yang selamat? Okay, daripada kriteria apa? Okay, so kriteria yang kita gunakan adalah high water content, di mana produk yang kita hasilkan 78 hingga 82% mengandungi kandungan air. Okey, untuk pH lebih daripada 6. Okey, so dia alkali, neutral to alkali, dia tak boleh acidic. Okey, can be contaminated by microbe, parasite harmful to human consumer. Kalau dia acidic, okey, dia boleh dicemari oleh mikrob.
Okay, can contain residue dan other chemical. Dia boleh juga mengandungi bahan-bahan tercemar lain dan juga bahan. Okay, selain daripada melindungi produk makanan dan juga produk aquaculture dan fishery, Regulation 853 dan 2004 juga melindungi kapal tangkapan. Maksudnya vessel. Vessel ni maksudnya kapal tangkapan ikan lah. Dia menetapkan, akta tu menetapkan bahawa semua kapal tangkapan ikan yang beroperasi di lautan, dia tidak boleh menyebabkan pencemaran. Sama ada dari segi asap, pencemaran udara melalui asap, pencemaran air melalui tumpahan minyak dan sebagainya. So, tidak boleh. Next adalah vessel ataupun kapal yang digunakan. Dalam tu dia mesti ada storage untuk penyimpanan ikan. Sama ada jenis portable, yang kotak tu, ataupun jenis kekal. Maksudnya atas kapal tu dia memerlukan bilik sejuk beku untuk letak ikan. Kita tak boleh bila tangkap ikan letak je atas bot macam tu dan tanpa ais. So dia menjadi satu kesalahan. Ni adalah contoh freezer vessel. Maksudnya atas vessel tu, atas kapal tangkapan ikan tu, dia ada satu freezer yang besar. Tengok ikan ni. Daripada ikan yang segar, bila masukkan ke dalam freezer, dia akan jadi keras, dia akan jadi beku. So ikan tu kita boleh maintain kualiti dia lah sampailah dia sampai ke darat. So freezer tu awak kena maintainkan bawah daripada 18 degree Celsius suhu. Kalau atas daripada tu, dia mungkin tidak boleh membekukan ikan. Boleh guna drinking water ataupun air laut lah untuk memastikan ikan tu beku. Ada kapal yang mana bila ikan dia tangkap, dia terus masuk dalam freezer. Tu adalah freezer vessel. Ada juga kapal di mana dia terus proses ikan. Kita kenali dia sebagai factory vessel. Kapal tangkapan ikan merangkap kilang sebab dia proses terus. So bila dia tangkap ikan, pekerja dia akan heading, gutting ataupun removal of fin, fillet, slicing, skinning dan juga sebagainya lah. Maksudnya proses ikan tu akan berlaku atas kapal. Buang kepala, buang perut, buang fin, terus fillet dan sebagainya. Freezing sampai packaging akan berlaku di atas kapal. So kapal tu mestilah besar. Sebab kita nak menentukan kebersihan. Receiving area for taking fish. Ikan yang sampai ataupun ditangkap tu kena letakkan pada receiving area yang berlainan daripada tempat proses. Jangan tempat proses yang penuh darah tu, di situlah ikan awak longgokkan. So tak boleh. So dia kena tempat yang berbeza. Jadi kapal tu mestilah luas untuk memastikan kebersihan dia terjaga. Jadi kita boleh simpulkan bahawa factory vessel ni dia kena ada large work area. Tempat untuk dia kerja tu besar. So kapal tu mestilah besar untuk mengelakkan contamination ataupun pencemaran. Dan juga tempat penyimpanan. Bila dah siap produk fillet ke ikan ke, bila dah siap dia ada satu storage yang berbeza. Dan separate place for packaging. Bila dah siap packaging pun dia ada tempat yang berbeza untuk disimpan. Equipment for disposing waste. Kepala yang dibuang, perut yang dibuang tu, dia ada equipment yang special ataupun sesuai untuk dia dispose segala benda bahan buangan. Equipment, instrument. Bila factory vessel ni yang memerlukan dia buang kepala ikan dan juga buang perut ikan, so process have to be carried out as soon as possible after capture. Dia tangkap, terus proses. Dia tak boleh tunggu lama sebab dia akan merosakkan ikan. Must be washed immediately and thoroughly. Boleh guna air potable ataupun air masin tadi. The viscera must be removed as soon as possible.
perut ikan kena remove secepat mungkin. Okay. Apa yang berlaku atas kapal tu adalah heading dan juga gutting, buang kepala, buang perut. Basuh menggunakan air bersih dan juga dia boleh buat fillet ataupun cutting. Okey, untuk mengelakkan pencemaran. Okey, storage container yang ni penting lah, kena store pada tempat yang sesuai dengan adanya ais. Equipment to lower and maintain bawah daripada 18 degree temperature. So freezer dia tu kena bawah daripada negatif 18 degree Celsius. Okay, daripada factory vessel tadi, bila ikan sampai, terus kita kena proses. Kenapa kita perlu rushing macam tu? Sebab itu adalah step preservation method untuk mengelakkan spoilage, untuk mengelakkan kerosakan pada makanan. Okay, spoilage is usually caused by bacteria. Semakin lama ikan awak terdedah, semakin banyak bakteria yang ada, yang hinggap pada makanan. Sebab itulah dia jadi boleh terjadinya pencemaran dan kerosakan pada makanan. Okay, so apa yang pencemaran boleh berlaku dan boleh buat pada awak adalah kita boleh jadi vomit, muntah, cirit-birit, gatal kulit, nausea. Okay, dan juga allergic lah, allergic reaction pada badan manusia. Sebab tu kita tak nak makanan yang tercemar kita guna. So prevention dia adalah bila once ikan sampai, terus masukkan ke dalam bilik sejuk. Okay. Okay, so apa petanda yang menyatakan ikan kita tu dah rosak? Okay, abdomen is deformed. Okay, anus is open, often prolapse. Okay, kita boleh tengok dari segi abdomen ataupun badan ikan dah tanggal kulit dah. Okay, dia dah tanggal kulit, dia dah nampak macam tak segar. Okay, viscera are loose, light color and mucosa destructed. Dia dah tak ada mucus. Okay, perut dia terkeluar, dia dah cerah, color dia dah menjadi cerah. Scale can be elevated dan juga remove. Dah tercabut dah sisik ikan, senang dicabut. Okay, ni contohlah. Okay, the eyes are fade and hollow. Maksudnya mata dia tu dah tak segar. Okay, dah pudar dan dia masuk ke dalam. Okay, cloudy flat eye. Kita boleh tengok beza ikan yang segar dan ikan yang rosak ataupun ikan yang dah busuk. Mata dia tu kita dah boleh tengok. Okay, the gill cover is elevated, red brown, gill are dry, grayish and sticky. Okay, gill dia akan menjadi warna pudar. Dia bukan lagi merah darah. Okay, dan dia akan jadi kering. Okay, next adalah warna pada badan ikan. Dia boleh jadi discolored. Okay, dan juga sisik dia tu mudah sangat tanggal. Okay, next, preservation methods. So daripada ikan yang segar, kita nak preserve menggunakan salting, smoking, marinate dan juga canning. Ni semua kita dah cover dalam chapter 2. So langkahnya sama untuk kita preserve ikan. Okay, seterusnya, command control on fishery product. Okay, apa yang kita nak kontrol pada produk tu? Okay, kita ada satu adalah organoleptic examination. Macam mana kita nak kontrol produk tu menggunakan organoleptic examination. Okay, so macam mana kita nak kontrol? Okay, menggunakan organoleptic. Apa tu organoleptic examination? Okay, organoleptic maksudnya kebolehan untuk detect a sensory stimulus. Maksudnya kebolehan kita untuk detect ikan, produk makanan ataupun produk perikanan tu bagus ataupun tidak. Apa yang kita detect? Contoh, kita boleh tengok color, odor ataupun bau dan juga rasa. Okey, yang ni contohlah. Color, kita boleh tengok daripada ikan tilapia berwarna merah, pink, tiba-tiba bila sampai kat kita, ikan tu dah berwarna putih.
tak ada color. So itu adalah pemerhatian organoleptik kita berdasarkan color. Okey, odor ataupun bau. Sepatutnya bau ikan, tiba-tiba kita bau asid, kita bau masam dan sebagainya. Okey, last kita akan rasa. Okey, pemerhatian secara rasa, bila kita rasa dia ada aftertaste yang kita rasa dia tu adalah makanan yang rosak. Tu adalah organoleptic examination berdasarkan sensory stimulus. Okey, dua, macam mana kita nak tahu produk tu adalah produk yang masih segar ataupun bagus? Adalah menggunakan freshness indicator. Bila kita dah buat organoleptic, kita dah bau, kita dah rasa, kita dah tengok color dia, so kita tengok freshness. Okey, kesegaran, tahap kesegaran ikan. Okey, contoh ni lah, ikan yang fresh kita boleh tengok dan ikan yang tak fresh. So, macam mana kita nak freshness indicator dia? Kita boleh buat laboratory test. Okey, ni contohlah quality control standard. Okey, standard yang kita gunakan, yang kita akan bagi markah kepada ikan kita. Ini akan dilakukan pada lab nanti. So, kita kena tengok faktor appearance, mata dia, gill dia, bau dia dan juga macam-macam faktor lagi lah. So, kita akan bagi markah. Markah tu akan menentukan yang ikan kita tu segar ataupun tidak. Okay, selain daripada pemerhatian yang kita bagi markah sendiri untuk memastikan ikan kita tu segar, kita juga ada mesin, okay, untuk menguji kesegaran ikan. Okay, contoh volatile compound method. Ini contohlah, kita akan masukkan sampel ikan, terus dia keluar ikan tu fresh ataupun tidak. Okay, dua masa protein method. Okay, dia akan cek pada isi ataupun protein ataupun masa. So, protein pada isi ikan yang segar, dia akan lebih cantik lah. Okay, masih lagi ada protein. Kalau ikan yang sudah busuk, protein dia tu akan berkurangan. So, mesin tu boleh detect. Okay, selain daripada tu, electrical properties method juga boleh mengesan ikan tu segar atau tidak menggunakan elektrik. Okey, color measurement method, dia boleh tengok color. Ikan yang segar mengeluarkan color macam ni, ikan yang dah busuk mengeluarkan color macam ni. Okey, time dan juga temperature indicator juga boleh monitor temperature. Ikan yang segar dia akan bagi temperature, specific temperature lah. Ikan yang busuk akan mengeluarkan temperature yang berlainan. So, kita boleh bezakan. Okay, selain daripada organoleptic dan juga freshness, kita juga boleh kontrol fishery product melalui histamin. Apa yang dimaksudkan dengan histamin? Histamin adalah dia berkait rapat dengan immune response. Maksudnya dia ada kaitan dengan antibody dalam badan. Okay? Tapi histamin perlu dititik beratkan sebab dia boleh juga menyebabkan keracunan, okay, ataupun toksik kepada makanan. Okay, next, residu dan juga contamination. Okay, kita juga perlu kawal, perlu ingat bahawa fishery product dia tak boleh mengandungi bahan-bahan pencemar. Contohlah kulit ke, sisik ke dan sebagainya. Kalau dah jadi produk makanan. Okay. Selain daripada itu adalah microbiological check. So, kita kena tengok ada tak mikroorganisma yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Okey, parasite juga perlu dikenal pasti untuk produk makanan. Sebab itulah kita tak boleh nak suka-suka ekspor. So, bila kita nak ekspor, dia kena melalui kontrol dia. Bebas daripada parasite, baru boleh ekspor. Okay, poisonous fishery product. Yang mana fishery product yang menyebabkan keracunan
ataupun boleh menyebabkan kemudaratan, itu akan kita kawal. Okey, contoh biotoksin. Okey, adalah toksin yang berbahaya kepada human health. Contoh ikan buntal kan. Okey, bukan semua orang boleh makan ikan buntal sebab dia mengandungi toksin ataupun mengandungi racun. Okey. Okey, seterusnya adalah waste management in fish processing industry. Okey, pengurusan bahan buangan ataupun sisa. Okey, dalam industri fishery kita juga ada sisa yang perlu kita lupuskan. Okey, treatment used for waste management in the fish processing operation merangkumi satu, primary treatment. Okey, so primary treatment merangkumi methods such as flotation, screening, sedimentation to remove oil dan juga grease ataupun ada suspended solid. Step pertama, rawatan pertama adalah rawatan primary. Kita menggunakan kaedah exam screening. So kita nyahkan semua oil ataupun grease, minyak dan sebagainya, ataupun suspended solid daripada processing industry. Okay, secondary treatment kita gunakan kaedah biologi ataupun physiochemical. Okay, menggunakan kaedah biologi untuk melupuskan bahan buangan. Okay, secondary itu adalah secondary treatment lah. Seterusnya biology treatment. Okay, kita menggunakan mikroorganisma untuk menyahkan organic polluting. Okay, contohnya kita menggunakan mikroorganisma untuk memastikan bahan buangan tu terbuang. Okay, types of waste from fish processing plant. Okay, bahan buangan apa yang ada dalam processing plant kita. Okay, satu, solid waste. Okay, bahan buangan yang berbentuk solid, including kulit, perut, kepala ikan dan juga fish bone. Okay, dia boleh dijadikan bahan untuk recycle. Okay, dan juga dia boleh dirawat untuk menjadi bahan buangan terbuang. Okay, itu adalah solid. Seterusnya liquid waste. Okay, dia boleh jadi scrap of flesh, blood dan juga soluble substance from entrails. Okay, dia boleh jadi darah, okay, ataupun air. Okay, brine from storage tank, dia boleh jadi garam, air garam yang kita gunakan untuk preservation, dan juga cleaning water. Okay, untuk kita bersihkan ikan tu, air yang berlebihan tu akan jadi liquid waste. Okay, standard for waste disposal in seafood processing plant. So, kita masih lagi ada standard ataupun piawaian untuk kita lupuskan bahan buangan. Okay, apa piawaian yang perlu kita follow? Adalah satu, system must avoid a source of contamination where seafood is exposed. Okay, dalam sistem kita tu, processing plant kita kena elakkan semua punca pencemaran. Bila ada ikan ataupun seafood ataupun sumber makanan kat situ, kita kena pastikan dia bersih, kena elakkan daripada sumber pencemaran tu hingga pada makanan. Okay, sewer line, septic system, design and maintain. Okay, dia macam sistem pembentungan septic system kita perlu design dan juga maintain. Perlu ada maintenance yang dilakukan untuk mengelakkan leakage dan juga bau yang tidak sedaplah daripada septic system kita. Okay, processing waste shall be stored in insect and rodent proof container. Okay, bahan buangan kulit, kepala ke perut ke, kita kena simpan dalam kontainer yang tertutup. Okay, di mana insect dan juga rodent, tikus ke, semut ke, lalat ke tak boleh masuk. Okay, must be washed and sanitized between uses. Bila kita dah guna kontainer tu, kita pun pergi buang
ataupun lupuskan, kita nak guna balik kontainer tu, sebelum kita guna, kita kena basuh, kita kena sanitize. Okay, rubbish and any offers shall be conveyed, stored and disposed to minimize the development of odor. Sampah sara, waste, okay, kena simpan dan kita kena lupuskan untuk minimize bau, untuk mengurangkan bau yang tidak enak. Okay, so strategi untuk mengelakkan bau yang tidak enak tadi, macam mana kita tak nak ada bau yang kurang enak dalam processing plant kita. Satu, kita kena reduce the stock of raw material. Maksudnya kita kena kurangkan stok material bahan mentah yang masuk, waste dan juga byproduct. Okay, bahan mentah, bahan buangan dan juga produk kita tu, kita kena simpan dalam tempat yang sejuk, tertutup dan juga well ventilated, yang ada pengudaraan dalam bilik tu. Okay, seal byproduct in covered leak-proof container. Untuk mengelakkan bau, kita juga boleh bungkus dan seal produk tu. Okay, so dia tidak menyebabkan bau. Okay, storage areas and containers should be cleaned at least once a week. Okay, tempat kita simpan ikan ataupun simpan produk tu, kita kena bersihkan sekurang-kurangnya sekali seminggu. Okay, raw material should pass through the storage area on the first in, first out principle. Maksudnya, ikan yang sampai hari ni kena proses hari ni sampailah selesai. Kita tak boleh nak ikan yang sampai hari ni, ikan yang sampai esok, okay, kita proses yang esok dulu. Tak boleh. So, ikan sampai hari ni, kita kena proses hari ni sampailah selesai. Okay, all storage area should be enclosed and ventilated to the odor reduction equipment. Kalau boleh, storage area kita, kawasan penyimpanan, dia kena ada peralatan untuk mengurangkan bau. Okay, sama ada lubang angin ke dan sebagainya. Okay, what the environment impact of waste disposal? Kenapa kita tak boleh lupuskan bahan buangan tu macam tu je? Okay, sebab dia ada impact pada persekitaran. Okay, satu, impact dia reduction of oxygen in the water. Kalau kita lupuskan bahan buangan dalam air, kan, dalam sungai, dalam laut dan sebagainya, dia boleh menyebabkan oxygen level tu akan rendah. Bila oksigen level rendah, ikan pun tak boleh bernyawa. So, dia boleh menyebabkan kematian pada hidupan laut. Okay, variation in pH. Dah macam-macam kita buang dalam air. So, pH dia pun dah jadi lari dah. Okay, due to overload of nitrogen, phosphorus, ammonia dan sebagainya. Bila terlalu banyak waste, so bakteria ni akan main peranan untuk uraikan. So bila dia uraikan, banyaklah nitrogen, phosphorus dan amonia dalam air tu. Okay, increase water turbidity. Macam ni lah kita buang perut ikan yang ada darah-darah tu dalam air kan. So dia akan menyebabkan kekeruhan tu akan berubah, semakin keruh lah. Okay, dan juga dia boleh menyebabkan decomposition of algae. Ada banyak algae yang tumbuh sebab terlalu banyak makanan. Okay, release of gases such as hydrogen sulfide, ammonia. Okay, bila dah banyak sangat bakteria uraikan bahan buangan, so dia boleh menyebabkan bau, tegik hydrogen sulfide dan juga ammonia. Okay, untuk food safety kita akan sambung dalam lecture 4.2 dan dengan itu maka berakhirlah lecture kita. So saya harap video ni berguna untuk awak study dan juga untuk kita ulang kaji. Sebarang soalan, sebarang pertanyaan boleh terus direct tanya di nombor WhatsApp saya lah. Okay, dengan itu berakhirlah kelas kita. Sekian, terima kasih.